Assalamualaikum, nama aku Daus. Hari ini aku nak bagi sedikit perkongsian ilmu mengenai 5 cara motivasi diri untuk berjaya. Jom guys, saksikan. Okey, kadang-kadang dalam kehidupan kita seharian ini ada kalanya kita mengalami situasi yang sangat kritikal dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita berasa sangat down, dan ada kalanya kita akan merasai perasaan yang sedih. Ini disebabkan oleh gangguan-gangguan dalam kehidupan kita seharian, dan juga ada yang mengalami masalah dengan kawan-kawan, yang mana ada juga sentiasa kawan-kawan kita yang cuba mendownkan kita, dan ada juga kawan-kawan kita yang gemar meremehkan setiap apa yang kita buat. Okay, jadi bagaimana tips ataupun cara untuk kita meningkatkan motivasi diri kita, yang mana kita sebenarnya kita memang dah termotivasi sebenarnya, tapi ada kalanya perkara-perkara tadi tu menyebabkan kita mudah orang kata down lah. Okey, nombor 1, potensi diri. Okey, dalam usaha untuk berjaya dalam apa jua bidang, sebenarnya kita kena sedar potensi diri kita. Apa saja yang kita lakukan, kita mesti tahu kemampuan diri kita, iaitu potensi diri kita. Seperti mana yang kita nak lakukan satu perkara, kita mesti target kemampuan diri kita, potensi diri kita ni. Adakah kita mampu mencapai apa yang kita mahukan ataupun sebaliknya. Nombor 1, potensi diri. Kenali potensi diri anda. Okey, baik. Nombor 2 adalah mempunyai keinginan yang kuat. Jika tuan-tuan semua ingin berjaya, keinginan terhadap sesuatu tu kena kuat. Kita nak tuan-tuan. Kita nak. Jangan ada perkara yang kita nak tu tiba-tiba di pertengahan jalan tersebut, inilah unsur-unsur kawan-kawan sekeliling lah. Unsur-unsur kawan-kawan sekeliling tu, seperti macam yang kita nak buat YouTube ni kan. Kita nak buat YouTube ni, kita nak jadi seorang YouTuber yang hebat. Kita nak ada duit banyak dengan penghasilan daripada YouTube, tetapi kita lemah. Kita tidak mempunyai orang kata apa, semangat lagi di pertengahan jalan, disebabkan kawan-kawan di persekitaran kita banyak input-input yang negatif, iaitu kita kalau nak berjaya, kita mesti mempunyai keinginan yang kuat. Buang semua sifat-sifat negatif yang hadir. Kita sentiasa bersahabat, berkawan dengan orang yang berfikiran positif. Lepas tu kita tanamkanlah diri kita. Aku nak tetapkan matlamat ni, mesti kena mempunyai keinginan yang kuat. Okey guys, yang ketiga tuan-tuan, iaitu kita mesti tahu arah tujuan kita. Okey, untuk berjaya dalam apa bidang sekalipun yang kita nak buat, terutama sekali dalam bidang YouTuber ni, kita mesti tahu arah tujuan, apa yang kita nak buat dekat dalam YouTube tersebut, apa yang kita inginkan, apa konten-konten yang
nak dimasukkan apa yang penonton-penonton nak lihat sebenarnya. Kita mesti tahu arah tujuan untuk kita berjaya. Jangan fikir orang lain, untuk kita. Aku nak berjaya ni, aku nak buat macam mana? Gini. Kita dah mesti tetapkan matlamat kita in the future, untuk masa hadapan kita. Bukan sekadar kita orang kata menangguk air yang keruh ataupun mengharapkan simpati orang. Tidak. Sebab itu kita sendiri kena berusaha dengan sendirinya. Okey, yang keempat adalah berani mengharungi cabaran, tuan-tuan. Di masa sekarang ini, cabaran-cabaran dalam kehidupan kita memang begitu hebat. Kita tak payah tengok cabaran-cabaran, kita tengok pada sekeliling diri kita sendiri. Bagaimana kita ingin menjadi seorang YouTuber yang hebat, bagaimana kita ingin menjadi seorang yang berjaya. Cabaran yang kuat ni adalah di sekeliling kita. Yang pertama, cabaran-cabaran yang kita akan lalui adalah kawan-kawan juga. Ini saya bukan cakap orang lain, ni kawan-kawan kita juga. Kawan-kawan ada yang menyindir, gelakkan kita, kawan-kawan yang tak support kita. Itu biasa. Jadi kita anggap sesuatu itu adalah yang positif. Kita ambil input yang positif dan kita jadikan dia pembekal untuk kita kuat semangat. Ini kadang-kadang kawan-kawan kita hentam apa semua, kita pun lemah, kita pun tak kuat semangat. Jadi kita nak buat, kita kena berani mengharungi cabaran. Itu baru setakat itu saja, tuan-tuan. Banyak lagi cabaran-cabarannya. So kita nak berjaya, kita kena berani mengharungi cabaran. Pemikiran kita sentiasa terbuka. Ilmu kita kena dapatkan, kita kena cari ilmu. Barulah kita boleh menjadi seorang yang berjaya di satu masa nanti. Okey, yang terakhir sekali, tuan-tuan, bagaimana kita nak berjaya dalam apa jua yang kita lakukan, apa jua yang kita buat. Yang kelima adalah, yang paling terbaik adalah kita lupakan kisah silam. Kita lupakan kisah silam. Kadang-kadang kisah silam yang pelbagai, seperti macam kita dah berniaga dulu tetapi hanya setengah jalan. Kita pernah berniaga dulu tapi kawan-kawan yang menjatuhkan. Kita pernah berjaya dulu tetapi kita tak ada ilmu. Kita pernah berjaya satu masa dulu tetapi hanya sekadar tu saja. Kadang-kadang benda ni menghantui kita. Kita nak buat ni, kita nak berjaya, tapi dia masalah-masalah ni yang mendatang selalunya. Masalah-masalah yang mendatang. Kadang-kadang kita berasa kurang semangat lah kita nak buat sesuatu tu sehingga berjaya seperti kawan-kawan yang lain. Perkara-perkara beginilah, kisah-kisah silam yang sentiasa menghantui diri kita. Jadi nasihat saya pada tip yang kelima ini, kita lupakan kisah silam, kita move on. Jangan diingatkan kisah-kisah yang silam. Sebenarnya tak ada apa pun kisah silam tu pun. Kita ambil kisah silam kita yang lama tu, kita jadikannya panduan, kita jadikannya pengajaran. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kita belajar jatuh bangunnya seorang ahli berniaga yang berjaya, seperti itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya, pelbagai faktor menyebabkan kita kurangnya motivasi. Tadi 5 tip tu saya huraikan untuk tuan-tuan. Sama-sama kita berfikir, ambil yang positif dan buang yang negatif. Okey, saya tuan-tuan dan semua, saya doakan semoga tuan-tuan semua berjaya, dimurahkan rezeki dan menjadi orang insan yang terhebat di dunia. Dan jangan lupa tolong
subscribe, share, like dan komen. Bertemu kita di lain hari. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.